Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Ya, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Apa khabar semua murid tahun 4? Diharap semuanya sihat sejahtera. Untuk pada hari ini 25 Januari, hari Isnin, kita memulakan minggu yang baharu, iaitu minggu kedua sesi PNP kita. Pada hari Isnin untuk minggu yang kedua kita akan belajar mata pelajaran sirah. Mata pelajaran sirah akan diajar oleh Ustazah Yusrina. Ustazah harap semua dapat memberikan fokus, dapat dengar dengan teliti apa yang Ustazah akan mengajar melalui PDPR, pelajaran dari rumah. Bagi yang tak ada buku, memang semua tak dapat buku lagi, boleh tengok Ustazah punya buku teks kat sebelah. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita, Ustazah akan terangkan dulu apakah tajuk yang kita akan belajar pada pelajaran yang pertama. Untuk tahun 4, pada tahun ni, pelajaran pertama yang akan kita belajar dalam mata pelajaran sirah iaitu pelantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Dalam pelajaran yang pertama ni ada beberapa subtopik, beberapa topik-topik yang kecil yang kita akan belajar. Antaranya adalah unit yang pertama, kita akan belajar peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira. Untuk yang kedua, unit yang kedua kita akan belajar dakwah secara rahsia. Unit yang ketiga kita akan belajar orang yang mula-mula beriman. Unit yang keempat kita akan belajar dakwah secara terbuka. Untuk unit yang kelima kita akan belajar tentangan orang-orang kafir terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unit yang keenam iaitu unit yang terakhir dalam pelajaran yang pertama adalah iktibar perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan pelajaran pertama yang kita akan belajar. Mempunyai 6 topik kecil yang kita akan belajar dalam pelantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk untuk pelajaran yang pertama iaitu pelantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi ke tajuk unit yang pertama adalah peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira. Peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira. Apa yang akan diceritakan, apa yang akan disampaikan oleh Ustazah dalam unit yang pertama ni. Para pelajar boleh tengok di sebelah ni, boleh sama-sama kita baca yang ada dalam teks. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun, baginda telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beruzlah, iaitu mengasingkan diri di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur bagi menjauhkan diri dari kesesatan kaum jahiliyah. Waktu Nabi Muhammad berumur 40 tahun, dia telah diilhamkan. Apa itu ilhamkan? Nabi Muhammad ni, baginda ni telah mendapat petunjuk daripada Allah untuk beruzlah. Apa yang dikatakan dengan uzlah? Uzlah itu adalah mengasingkan diri di Gua Hira. Nabi Muhammad ni dia asingkan diri dia di Gua Hira. Allah ni dia suruh Nabi Muhammad asingkan diri dia daripada kesesatan kaum jahiliyah. Semua orang tahu yang kaum jahiliyah ni orangnya yang jenis menduakan Allah, mensyirikkan Allah. Sebab tu Allah suruh Nabi Muhammad ni asingkan diri dia, duduk di dalam Gua Hira untuk asingkan diri dia daripada bergaul, daripada berkawan dengan kaum jahiliyah. Bermulanya kisah penurunan wahyu ni adalah bermula pada malam 17 Ramadan, kira-kira 13 tahun sebelum hijrah, bersamaan 610 Masihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril ketika usia baginda genap 40 tahun. Malaikat Jibril datang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad ni berumur 40 tahun. Untuk apa malaikat Jibril ni datang jumpa Nabi Muhammad? Malaikat Jibril ni nak suruh buat apa? Malaikat Jibril ni dia menyuruh baginda membaca, tetapi baginda menjawab bahawa baginda tidak tahu membaca. Malaikat Jibril memeluk baginda dengan kuat sehingga baginda berasa lemas, lalu dilepaskan. Kemudian diulang-ulang sehingga 3 kali. Waktu Nabi Muhammad beruzlah, dia mengasingkan diri di Gua Hira tu, waktu malam, pada malam 17 Ramadan. Nabi waktu tu tengah tidur, malam kan kita memang tidur.
Okey, Nabi ni didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat yang datang jumpa Nabi Muhammad. Malaikat Jibril iaitu malaikat yang menyampaikan wahyu. Dia datang jumpa Nabi Muhammad. Untuk apa? Bila malaikat Jibril ni dia tahu yang Nabi Muhammad tidak tahu membaca, malaikat Jibril tidak marah. Malah dia peluk. Dia peluk Nabi Muhammad ni. Dia peluk dengan kuat sehingga Nabi Muhammad ni sendiri lepas. Dia peluk berapa kali? Dia ulang 3 kali. Dia peluk dengan kuat sehingga Nabi Muhammad ni rasa lemas dan diulang dia sehingga 3 kali. Selepas malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad, apa yang berlaku? Selepas tu maka turunlah surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq daripada ayat 1 hingga 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 yang bermaksud, apa yang maksudnya daripada surah tu? Maksudnya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Selepas Nabi Muhammad SAW ni berjumpa dengan malaikat Jibril ni, berasa lemas dan dipeluknya sehingga 3 kali. Selepas Nabi Muhammad dipeluk oleh malaikat Jibril, itu turunlah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Dalam surah tu Allah menjelaskan dengan perkataan bacalah, berkaitan dengan membaca. Okay. Selepas peristiwa itu, baginda pulang ke rumah dengan perasaan takut dan gemetar. Sampai sahaja di rumah, baginda menyuruh isterinya Khadijah supaya segera menyelimutkannya. Khadijah menyelimutkan baginda dan mententeramkan perasaan suaminya itu. Lepas turunnya surah Al-Alaq, baginda Rasulullah ni pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah dan Khadijah, siapa itu Khadijah? Khadijah itu adalah isteri Nabi Muhammad SAW. Nabi ni balik dalam keadaan takut dan gemetar. Sebab apa dia balik dalam keadaan takut dan gemetar? Sebab dia baru je berjumpa dengan malaikat Jibril. Siapa je yang tak takut akan berjumpa dengan malaikat yang makhluk Allah yang tak pernah kita lihat. Dan kemudian baginda pun suruh isteri dia Khadijah untuk segera selimutkan baginda. Sebab apa? Dia dalam keadaan takut, dalam keadaan gemetar. Seolah-olah kita macam jumpa sesuatu yang tak pernah kita nampak. Memang kita akan rasa takut, gemetar. Lepas dia suruh isteri dia selimutkan dia untuk tenteramkan dia. Apabila perasaan baginda kembali tenang, baginda pun menceritakan kepada isterinya segala perkara yang telah berlaku di Gua Hira. Khadijah membawa Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Waraqah bin Naufal, iaitu sepupu Khadijah yang juga merupakan seorang penganut agama Nasrani. Dah perasaan Nabi waktu tu dia dah tenang, dah tak gelisah, dah tenteram perasaan dia. Dia pun mula menceritakan kepada isterinya tentang apa yang sudah berlaku di Gua Hira. Dia cerita yang dia berjumpa dengan malaikat Jibril. Dia jumpa tentang apa yang malaikat Jibril suruh dia buat, iaitu membaca. Tapi Nabi Muhammad tidak boleh membaca. Lalu turunnya surah Al-Alaq. Dah diceritakan tu, Khadijah pula bawa suaminya iaitu Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan sepupu dia iaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni merupakan seorang penganut agama Nasrani. Dan kemudiannya Waraqah bin Naufal ni dia menjelaskan bahawa baginda telah didatangi oleh malaikat Jibril dan dilantik menjadi rasul. Dan Khadijah dah menceritakan kepada Waraqah bin Naufal ni. Waraqah bin Naufal ni pun dia jelaskan telah berlaku di Gua Hira, apa yang telah berlaku antara Nabi Muhammad SAW bersama dengan malaikat Jibril. Maka di situ Nabi Muhammad telah dilantik menjadi Rasulullah SAW. Maka untuk hari ini cukup itu sahaja dengan kisah penurunan wahyu di Gua Hira. InsyaAllah kelas akan datang kita akan pergi kepada tajuk dakwah secara rahsia. Dakwah ni dia ada dua, terbagi pada dua, iaitu dakwah secara rahsia dan dakwah secara terbuka. Ini untuk para pelajar sekalian, saya harap awak boleh bacanya kembali yang ada dalam buku teks e-book
ataupun awak semua boleh mencarinya di YouTube, di Google, dan kita akan jumpa di kelas yang akan datang, insyaAllah. Terima kasih yang telah bersama dalam kelas online kita pada hari ini. Jumpa pada kelas yang akan datang, insyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.